Akhir sekali Ibnu Athilah menyebutkan wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakasura amdadaha. Dan oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengetahui bahawa anda sebagai manusia memang mempunyai keinginan supaya dapat balasan pahala ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Oleh kerana itulah maka Allah SWT lipat gandakan, banyakkan pahala sembahyang itu. Antaranya kata Ibnu Ajibah, walaupun 5 waktu kita kerjakan, pahalanya tetap macam 50 waktu. Ini salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala membanyakkan pahala sembahyang. Kita buat 5 waktu, macam kebaikannya tu macam 50 waktu yang asal, tak dikurangkan sedikit pun. Sebab itu sembahyang ni tiang agama, tuan-tuan. Buat 5 dapat macam 50. Ya, macam kita tanam modal RM5 dapat RM50. Ini yang pertama. Kemudian kalau sembahyang itu dilakukan berjemaah, digandakan lagi sebanyak 27 kali ganda. 27 kali ganda. Orang dah kahwin dengan belum kahwin sama tak? Ada lain. Sembahyangnya ada lain. Lebih baik orang yang dah berkahwin. Ada setengah hadis Nabi menyebut begitu. Ulama pun ada sebut begitu. Kemudian dibanyakkan lagi dengan kekal. Sembahyang itu katalah kekal di awal waktu. Itu semakin banyaklah pahalanya. Katalah sembahyang sunat, kita kekal buat sembahyang sunat. Sunat taubat kekal buat. Dibanyakkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjemaah memanglah kita dah maklum. Selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala gandakan pahala sembahyang ini dengan tempat-tempat tertentu. Di masjid misalnya lebih baik daripada di rumah. Sembahyang di masjid ini lebih baik daripada di rumah. Sembahyang di masjid Nabi 1000 kali ganda dibanding dengan mana-mana masjid kecuali Masjidil Haram. Sembahyang di Masjidil Haram 100,000 kali ganda dibandingkan dengan mana-mana masjid. Rasulullah SAW bersabda, Salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin mimma siwahu illal masjidil haram. Satu sembahyang, katalah kita sembahyang duhur, itu satu sembahyang lah. Satu sembahyang di masjid aku ini adalah lebih baik 1000 kali ganda daripada sembahyang di mana-mana masjid kecuali Masjidil Haram. Kita sembahyang zuhur sini sekali, di sini 1000 kali. Di masjid kita ni kita sembahyang zuhur 1000 kali. Ya. Di masjid Nabi sekali saja. Sekali di sana macam 1000 kali. Kalau kita nak jumpa zuhur 1000 kali ni 3 tahun.
betul kan? Katalah kita semayang sehari semalam 5 waktu di sini, ya. Kita semayang sehari semalam di Masjid Nabi, makna sehari. Macam kita semayang 5 waktu di masjid ini 1000 kali, 1000 hari lah, 3 tahun. 3 tahun bandingannya tuan-tuan, ya. Sebab itulah siapa yang nak kelebihan ini, dia pergilah ke Masjid Nabi, ya, supaya dapat 1000 kali ganda. Kemudian kata Nabi, wa salatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati salatin fi masjidi. Sembahyang di Masjidil Haram adalah lebih baik 100 kali ganda daripada sembahyang di masjid aku. Masjid Nabi tadi 1000 kali ganda, 1000 kali 100, 100.000 kali ganda. Maknanya kalau kita sembahyang sehari semalam di Masjidil Haram, macam kita sembahyang di masjid kita ni 100.000 kali. Itu banyaknya tuan-tuan. Sebab itulah kalaulah orang keliling Masjidil Haram tu masuk neraka juga tak tahulah, diganda-gandakan. Bukan kira orang yang jauh, orang yang dekat. Orang yang dekat, berang jauh, asal semayang di situ dapatlah apa yang dah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tuan-tuan, akhir hadis ini Rasulullah menyebutkan, wa afdalu min kulli dzalika kullihi rajulun yusalli fi zawiyati baitihi rak'ataini la ya'lamuha illallah. Yang lebih baik dari itu semua, lebih baik daripada sembahyang di Masjid Nabi, lebih baik dari sembahyang di Masjidil Haram, ialah seorang yang mengerjakan sembahyang 2 rakaat di bilik rumahnya, tak dapat diketahui oleh sesiapa kecuali Allah. Maknanya ada gandaan-gandaan yang lebih baik lagi yang Allah buat untuk ibadat semayang ini. Tak perlu kita pergi masjid Nabi, tak perlu kita pergi Masjidil Haram, ya. Tapi kita kena pergilah kerana nak menunaikan haji dan umrah. Maknanya tak terkejar-kejar lah. Boleh semayang 2 rakaat di rumah lebih baik daripada semayang di Masjid Nabi, dan lebih baik daripada sembahyang di Masjidil Haram. Tapi syaratnya sembahyang kita itu tak dapat diketahui oleh siapa kecuali Allah. Itu syaratnya. Jadi kita nak tahu apa yang dimaksudkan syarat ini. La ya'lamuha, ha itu sembahyang, la ya'lamuha as-salata illallah. Tak dia siapa pun mengetahui sembahyang 2 rakaat yang dilakukan di rumahnya tadi kecuali Allah.